Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan eksperimen menentukan sifat bahan mengalirkan haba. Baik, pada muka surat 149 boleh nampak satu eksperimen lah. Okey, pertama awak perlu tulis tujuan dalam buku tulis awak, tuliskan tujuan dia menentukan sifat bahan yang dapat mengalirkan haba. Sebab tujuan ni adalah kenapa awak perlu buat eksperimen ni. Jadi awak perlu ada tulis dalam awak punya buku lah. Kemudian alat dan bahan. Baik, pertama akuarium. Akuarium ni adalah akuarium kecil lah. Tapi kalau tak ada, awak boleh menggunakan apa-apa bekas yang boleh menampung air. Contohnya besin ke, baldi ke yang boleh menampung air. Kemudian lidi, jam randik. Jam randik ni kalau tak ada, awak boleh gunakan jam biasa. Jam yang awak tengok untuk sehari-hari tu boleh guna juga. Kemudian pita pelekat, air panas, kerajang aluminium. Kerajang aluminium ni macam contohnya aluminium foil lah, yang macam kalau mak-mak awak guna untuk nak masak dekat dapur tu kan, dia balutkan aluminium foil dengan ikan ke apa, nak buat steam ke apa kan, boleh guna ni lah kerajang aluminium ni. Kemudian batang aiskrim, sudu, seramik, polistrina, plastik jernih, belon dan tali kulit. Kalau awak tak ada, contohnya awak tak ada kerajang aluminium ni contoh tak ada kan. Jadi awak boleh gunakan sudu besi. Boleh gantikan dengan sudu besi. Kemudian batang aiskrim ni saya rasa senang dapat kan. Kemudian sudu seramik. Kalau ada sudu seramik, awak boleh gantikan dengan contohnya marmar ataupun batu. Okey, batu yang awak jumpa dekat luar tu, awak kena ikat lah. Sebab kalau macam ni kan dia hanya seletipkan. Kalau awak tengok nanti dia akan seletipkan dengan pita pelekat pada batang lidi ni. Tapi kalau contohnya kalau awak gunakan batu, awak kena ikat batu tu bagi panjang, tarik kena ikat dengan benang dan ikatkan pada batang lidi ni. Okey. Kemudian polistrina. Kalau awak tak ada polistrina ni adalah yang bekas polistrin yang awak guna untuk letak makanan tu. Kalau tak ada, awak boleh gunakan sudu plastik atau bekas plastik. Jadi kalau lebih mudah dah sudu plastik lah. Kemudian plastik jernih ni, plastik yang awak untuk makan aiskrim tu ke, ataupun plastik yang macam plastik bungkus air ke, awak potong sikit, awak seletipkan bagi kecil macam ni, kemudian awak boleh rendamkan lah. Kemudian plastik jernih ni kan tadi, belon dan tali kulit. Kalau tak ada tali kulit, awak boleh gunakan boleh gunakan tali pinggang. Tali pinggang lah. Tapi cuma awak kena letak elok-elok lah supaya tak memenuhi ruang lah. Kemudian awak lekatkan objek yang diuji pada sebatang lidi yang panjang lah. Kalau tak ada lidi yang panjang macam ni, awak boleh gunakan kayu. Awak ranting kayu kat luar rumah tu kan, awak boleh buat juga. Kemudian awak letakkan objek tu dekat macam ni. Kemudian awak lekatkan dengan seletip lah. Awak seletipkan dia. Ataupun kalau awak tak ada seletip kat rumah, awak boleh fikirkan cara, contohnya awak ikat dengan benang ke, ikat dengan tali ke. Pastikan bahan-bahan awak ni memang melekat pada kayu tu lah. Kemudian sentuh bahagian atas pada setiap objek yang diuji dan tentukan keadaan awalnya. Jadi awak kena sentuh dulu maksudnya sebelum awak buat eksperimen ni, sebelum awak jalankan dia, awak kena sentuh dulu. Apa perasaan dia, apa yang awak rasa kat jari awak, panas ke, sejuk ke dekat bahagian atas ni. Okey, kemudian isikan air panas ke dalam akuarium. Maksudnya lepas awak gantung macam ni, awak masukkan air panas ke dalam awak punya bekas, sama ada awak punya baldi ke apa kan. Dan pastikan semua objek awak tu dia kena pada air tu. Asal air tu awak isi sampai kena pada awak punya semua objek ni. Dan kalau boleh biar serentak. Kemudian awak mulakan jam mandi. Kalau tak ada jam mandi, awak boleh menggunakan awak punya jam biasa tu. Awak pastikan jam tu telah berpusing sepenuhnya selama 2 kali, ataupun lebih mudah lagi selama 2 minit. Okey, selama 2 minit. Kemudian awak sentuh bahagian atas ni, bahagian atas pada setiap objek ni. Nampak? Objek tu mesti terendam ataupun masuk kena air. Okey, barulah awak boleh tengok eksperimen awak ni eksperimen yang betul. Kemudian awak sentuh. Okey,
Kemudian awak tuliskan rekod dia. Contoh, objek ini uji, balon contohnya. Okey, pemerhatian objek selepas direndam. Tiada perubahan. Tiada perubahan tu maksudnya suhu yang awal-awal tadi awak sentuh sama tak dengan lepas awak buat eksperimen ni. Lepas 2 minit tu. Kalau masih sama, tiada perubahan. Tandakan right pada tiada perubahan. Tapi kalau awak rasa dia rasa panas, awak tandakan pada rasa panas. Okey, inferen ni kenapa awak rasa? Inferen ni adalah kesimpulan awal. Kenapa dia rasa panas? Kenapa dia rasa panas? Itu inferen. Janganlah inferen ni bukannya pemerhatian awak, tak. Dia inferen ni adalah kesimpulan awal. Kenapa awak rasa dia rasa panas? Macam tu. Itu sebenarnya inference. Baik, kemudian senaraikanlah yang barang-barang lain ni. Kalau contoh tadi awak tak gunakan sudu seramik, awak gunakan batu, awak tukar atas ni, jangan salin sudu seramik pula. Tulis batu atas ni. Okey, kat sini pun tulis batu. Okey, kalau contohnya tadi awak tak gunakan polistrina, awak gunakan sudu besi, tulis kat sini sudu besi. Ataupun kat sini pun nama kat sudu besi. Barang yang awak tukar, awak kena tulis kat situ, tukarkan. Kemudian, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ni? Apa pemerhatian awak? Pemerhatian ni adalah satu kemahiran sains yang menggunakan sentuhan, lihat, hidu, rasa dengan lidah ataupun dengar. Jadi dalam pemerhatian ni, dalam eksperimen, apa yang awak boleh guna? Awak boleh bau ke? Awak boleh dengar ke? Okey, apa yang awak boleh perhatikan? Menggunakan 5 dari rasa awak tu. Kemudian, nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ni. Okey, apa sifat bahan tu? Maksudnya, apa kebolehan bahan yang awak nak uji dalam eksperimen ni? Okey, kemudian, objek diuji amanahkan lebih panas selepas direndam dalam air panas. Okey, jadi awak kena senaraikan apa objek yang panas selepas direndam dalam air panas selama 2 minit. Okey, baik, itu sahaja. Terima kasih.